Assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang terdapat pada bidang sirah tahun 5, pelajaran 16, yaitu pembentukan negara Madinah. Pernahkah murid-murid mendengar nama negara Madinah? Apakah gambaran yang terlintas pada fikiran murid-murid mengenai negara ini? Baiklah murid-murid, sebelum kita bercerita lebih lanjut mengenai pembentukan negara Madinah, tahukah murid-murid latar belakang negara ini? Nama asal Madinah ialah Yathrib. Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, yaitu di utara Mekah. Antara kabilah yang paling berpengaruh dari kalangan orang Arab ialah Aus dan Khazraj. Dari golongan orang Yahudi pula ialah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kehidupan mereka sebelum terbentuknya sebuah negara Islam di Madinah adalah tidak tentram akibat pergaduhan dan peperangan antara kabilah-kabilah ini. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah membentuk negara Islam yang pertama di sini. Baginda telah meletakkan 3 asas penting dalam pembentukan negara Madinah. Asas pertama, pembinaan Masjid Nabawi. Asas kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Asas ketiga, mewujudkan Piagam Madinah. Asas pertama, pembinaan Masjid Nabawi. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, baginda telah membina masjid terlebih dahulu kerana baginda mahukan masjid menjadi tempat berhimpun orang-orang Islam. Selain itu, masjid juga menjadi tempat untuk melakukan pelbagai aktiviti. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berganding bahu dalam pembinaan Masjid Nabawi. Antara peranan Masjid Nabawi ialah: yang pertama, menjadi pusat ibadah bagi mengukuhkan hubungan manusia dengan Allah. Kedua, pusat pembelajaran dan perkembangan ilmu. Ketiga, menjadi lokasi pertemuan dan perhimpunan umat Islam. Keempat, menjadi tempat melakukan aktiviti masyarakat. Dan yang kelima, menjadi syiar kekuatan umat Islam di bumi Madinah. Untuk pengetahuan murid-murid, keluasan asal Masjid Nabawi kira-kira 850,5 meter persegi dan 2,9 meter tinggi. Atapnya pula diperbuat daripada pelepah-pelepah pokok tamar dan disimen menggunakan tanah liat. Rasulullah SAW sendiri turut serta dalam pembinaan masjid ini dengan memikul dan membawa batu-batu. Asas kedua pembentukan negara Madinah ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Tahukah murid-murid apa itu Muhajirin dan Ansor? Muhajirin ialah para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka untuk berhijrah bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Ansor pula bermaksud penduduk asal Madinah yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Golongan ini merupakan kaum yang memiliki tanaman dan harta.
Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor supaya mereka hidup saling membantu dan saling melindungi. Kehidupan di Madinah menjadi lebih aman dan mereka hidup bersatu padu. Agama Islam juga dapat disebarkan apabila Rasulullah mempersaudarakan kedua-dua golongan ini. Antara persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair. Kedua, Umar bin Al-Khattab dengan Utsban bin Malik. Ketiga, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Agama Islam sangat mementingkan hubungan persaudaraan yang baik sesama manusia. Ini bertujuan untuk memudahkan kita mengajak manusia membuat kebaikan dan juga untuk memudahkan kita menyebarkan dakwah Islam. Asas yang ketiga pula ialah mewujudkan Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah satu perjanjian bertulis oleh orang Islam, musyrikin Arab, dan golongan Yahudi Madinah. Ianya bertujuan untuk menjadikan Madinah sebuah negara yang aman, maju, dan selamat. Antara intisari Piagam Madinah ialah yang pertama, taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara. Kedua, umat Islam umat yang saling melindungi dan saling membantu. Ketiga, golongan bukan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama mereka. Keempat, setiap perbalahan akan diadili mengikut ajaran Islam. Kelima, jaminan keselamatan kepada penduduk Madinah. Dan yang keenam, bersatu dan bekerja sama memajukan ekonomi negara. Baiklah murid-murid, melalui peristiwa pembentukan negara Madinah ini, apakah iktibar atau pengajaran yang boleh kita contohi? Jom sama-sama kita pelajari. Antara iktibar yang boleh kita pelajari daripada asas yang pertama yaitu pembinaan Masjid Nabawi ialah yang pertama, Islam mengambil berat hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua, masjid merupakan syiar Islam dan lambang kekuatan umat Islam. Ketiga, kita dituntut untuk mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti ibadah dan masyarakat. Bagi asas yang kedua pula, persaudaraan Muhajirin dan Ansor, iktibar yang boleh kita ambil daripada asas ini ialah semua umat Islam bersaudara. Kita dituntut untuk merapatkan hubungan antara satu sama lain dan menjauhi pergaduhan. Ketiga, sikap toleransi dan kerjasama dapat menguatkan ukhuwah dan menjamin kemajuan sesebuah masyarakat. Seterusnya, iktibar yang boleh kita pelajari melalui asas yang ketiga, yaitu Piagam Madinah, ialah Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang bijaksana dan kita hendaklah mencontohi sikap baginda. Kedua, menghormati agama dan bangsa lain dituntut dalam Islam. Dan yang ketiga, kita hendaklah mematuhi pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan bagi menjamin keamanan negara. Murid-murid, begitulah sejarah pembentukan negara Madinah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW.
Betapa hebat dan bijaksananya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin dalam membentuk sebuah negara Islam dengan meletakkan asas-asas penting untuk sesebuah negara bagi memastikan kehidupan di Madinah menjadi lebih baik, aman, dan hidup bersatu padu. Baiklah murid-murid, secara kesimpulannya, pembentukan negara Madinah yang tersusun adalah berpaksikan kepada ajaran Islam yang syumul, yaitu secara keseluruhan. Ianya juga membuktikan kebijaksanaan serta kewibawaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang unggul. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ikutan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung topik ini. Semoga peristiwa pembentukan negara Madinah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai sirah Nabi dan juga dapat mengenali seorang pemimpin unggul yang bernama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan jumpa lagi.